Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Pada video kali ini saya akan ceritakan kisah seram yang dialami oleh seorang pelajar kolej yang bernama Fatin. Kisah seram ni berlaku semasa cuti semester. Fatin dia nak bekerja sebagai seorang babysitter, sebagai seorang pengasuh. Let's go. Fatin bukanlah jenis orang yang suka duduk sesaja semasa cuti semester. Dia akan cari duit, dia akan bekerja. Cuti-cuti semester yang sebelum-sebelum ni, Fatin dah banyak kerja dia buat lah. Dia pernah kerja kat kedai makan, pernah kerja dekat fast food, lepas tu pernah kerja jaga budak. Jadi antara kerja favourite dia adalah jaga budak, kerja sebagai babysitter, pengasuh. Jadi cuti semester kali ni dia berhasrat untuk bekerja sebagai seorang babysitter. Jadi dia pun letaklah dekat Facebook dia, dekat wall Facebook, dia iklankan diri dia. Dia cakap, saya Fatin umur berapa, lepas tu saya berminat untuk jadi pengasuh. Saya pernah bekerja sebagai pengasuh. Bila-bila dia bagi tahulah pengalaman kerja dia. Dia cakaplah dia minat jaga budak, memang dia minat budak. Macam tu. Lepas tu dia bagi tahulah nombor telefon dia untuk call dia, untuk contact dia lah. Alamat rumah, dia cakap dia prefer nak jaga budak area mana-mana. Dia bagi tahulah semua tu. Jadi lepas saja dia post dia punya iklan tu di Facebook, tak sampai 10-15 minit tu terus ada orang call. Dia pun angkatlah panggilan tu. Orang yang call dia tu nama ni Kak Midah. Dia perkenalkan diri dia sebagai Kak Midah. Kak Midah ni bagi tahulah dia ada 3 orang anak. 2 orang anak lelaki, seorang anak perempuan. Yang lelakinya umur seorang 4 tahun, seorang 3 tahun, dan anak perempuan dia yang bongsu umur setahun. Jadi Kak Midah ni bagi tahulah. Biasanya mak Kak Midah ni yang jaga. Tapi mak Kak Midah dia kena balik kampung sebab ada urusan lah dekat kampung. Jadi terpaksalah pergi dalam keadaan mengejut macam tu. Kak Midah ni bekerja. Kak Midah dengan husband dia bekerja, dua-dua bekerja. Jadi tak ada siapa nak jagakan anak. Jadi Kak Midah ni memang betul-betul berminat lah. Memang betul-betul perlukan khidmat Fatin untuk jaga anak-anak dia. Lepas tu Kak Midah tanya, Fatin boleh mula bila kerja? Sebab kalau boleh Kak nak pakai segera lah, dia cakap. Kalau boleh esok ataupun lusa Fatin datang lah. Dia cakap macam tu. Fatin ni setujulah, seronok lah. Okey kak, saya datang esok. Jadi Kak Midah pun bagilah alamat dia. Fatin pun tulis lah atas kertas tu, tulis alamat yang Kak Midah bagi. Lepas tu Fatin pun keesokan harinya pergilah ke alamat tu. Mula-mula Fatin dia tak jumpa rumah tu. Dia tahu taman tu tapi nombor-nombor rumah ni dia tak tahu. Jadi dia pun pening juga nak cari alamat rumah tu. Dia pusing-pusing dah berapa minit dah macam terlajak daripada waktu yang dijanjikan lah. Lepas tu tiba-tiba dapatlah call daripada Kak Midah. Dia pun jawab lah. Tapi bila dia jawab, dia tak jelas. Suara Kak Midah tu tak jelas dan terputus-putus. Sekejap dengar, sekejap tak dengar macam tu. Lepas tu terputus macam tu je. Lepas tu Fatin ni terfikirlah, oh Kak Midah ni telefon sebab dah lewat kot. Dia tunggu lama agaknya lah. Lepas tu, lepas je call tu terputus, dia pun ternampak lah nombor rumah yang Kak Midah bagi. Pintu pagar terbuka. Jadi Fatin pun parking lah kereta berdekatan dengan rumah tu dan dia pun masuk ke halaman rumah. Fatin pun tekanlah loceng bagi salam. 2-3 kali tekan, tak ada orang jawab salam dia. Dia pun berdiri je lah depan pintu. Tiba-tiba pintu tu terbuka. Fatin dah senyum lah, ingatkan ada orang nak sambut dia. Tapi bila tengok, tak ada orang. Pintu tu terbuka sendiri. Dia pun pelik dah. Siapa buka pintu ni? Pintu ni terbuka sendiri ke? Dalam keadaan Fatin terjenguk-jenguk ke dalam rumah tu, tiba-tiba ada orang tegur dia daripada belakang.
Fatin, sorry kakak lambat. Tadi kakak pergi kedai beli kuih. Tiba-tiba Kak Midah sapa dia daripada belakang. Memang terkejut jugalah Fatin ni. Lepas tu Kak Midah tanya, lama ke Fatin tunggu? Lepas tu Fatin cakap tak, baru je sampai. Jadi Kak Midah pun flower lah Fatin masuk dan jemput Fatin duduk di sofa di ruang tamu tu lah. Tapi sebelum masuk tu Kak Midah pun pelik juga tengok pintu dia. Aku lupa tutup pintu ke tadi? Fatin dengar Kak Midah cakap macam tu, dia cakap perlahan lah. Lepas tu Fatin ni lepas dia duduk tu, dia tanyalah Kak Midah tu, Kak, anak-anak Kak semua kat mana? Lepas tu Kak Midah ni beritahu lah, ada je kat atas tu. Jawab Kak Midah sambil menuju ke dapur. Tak lama lepas tu Kak Midah pun datang balik ke ruang tamu sambil bawa pau kacang yang dia beli tadi dengan air teh panas. Jadi Kak Midah pun bersembang lah dengan Fatin. Kak Midah bagi tahu, Kak ni rasa lega sangat, dia cakap. Sebab memang urgent, memang perlukan seseorang untuk jaga anak-anak Kak ni. Sebab esok Kak dah start kerja. Jadi bila Kak nampak iklan Fatin tu, memang Kak rasa seronok, Kak rasa lega lah. Lepas tu Kak Midah tanyalah, esok Fatin boleh mula kerja tak? Dia tanya Fatin. Fatin ni memang seronok lah, kata boleh, kata. Esok memang saya cadang nak start kerja terus, dia cakap. Jadi seperti yang dah dipersetujui, Fatin pun mula bekerja pada keesokan harinya. Waktu bekerja Fatin adalah bermula pada jam 8 pagi hingga 6 petang. Bila Kak Midah dengan suaminya dah pergi bekerja, Fatin pun terus ke dapur untuk sediakan sarapan pagi untuk anak-anak Kak Midah. Bila dah siap masak sarapan tu, dia bagilah anak-anak Kak Midah ni makan. Faiz dengan Aiman nama anak-anak Kak Midah yang lelaki. Faiz umur 4 tahun, Aiman umur 3 tahun. Jadi bila tengok Faiz dengan Aiman makan, Fatin seronok lah. Tiba-tiba Fatin terdengar suara baby menangis di tingkat atas. Anak bongsu Kak Midah yang namanya Alia, yang 1 tahun tu dah bangun. Jadi Fatin pun cepat-cepatlah naik ke tingkat atas. Bila Fatin sampai depan bilik Alia, Fatin dia rasa takut. Dia rasa macam meremang, takut. Sebab dia tengok bilik tu macam suram aja. Macam suram, macam gelap macam tu lah. Sebab lansirnya memang tak disingkap ke tepi lagi, tak diikat lagi. Jadi tak ada cahaya masuk. Dia terasa something lah kat bilik tu. Rasa seram. Lepas tu dia kena masuk jugalah sebab baby tu menangis kan, Alia menangis. Dia pun masuk lah, dia tengok Alia kat dalam tempat baby tu. Jadi Fatin pun ambil lah Alia, ambil dan dukung. Sambil-sambil tu dia buka lah lansir, dia ikat ke tepi bagi cahaya masuk. Tapi Alia dia masih lagi menangis. Alia ni mata dia asyik terpandang dekat satu sudut dekat bilik tu. Dia macam dalam ketakutan, dia menangis tu macam terjerit-jerit. Dia tengok aja dekat sudut tu sambil-sambil dia macam tunjuk ke arah sudut tu. Dekat sudut tu tak ada apa-apa, cuma ada satu kursi saja. Kursi kayu. Dia tengok aja kat kursi tu sambil menangis. Jadi bila Fatin tengok kat kursi tu memang kosong je, tak ada apa pun. Tapi dia pun samalah rasa takut juga bila tengok kat kursi tu. Jadi dia cepat-cepatlah bawa Alia ni keluar daripada bilik tu. Fatin pun bawa lah Alia ni turun tangga dan menuju ke dapur. Dia nak buat susu untuk Alia. Bila Fatin sampai kat dapur, dia tengok Faiz dengan Aiman dah tak ada kat dapur. Tadi tengah makan kat dapur kan. Tapi bila dia pergi kat dapur semula, dia tengok Faiz dengan Aiman dah tak ada kat situ. Fatin pun terdengar dekat ruang tamu, terdengar budak 2 orang tu bermain. Jadi dia pun pergilah jenguk. Dia jenguk kat ruang tamu. Yelah, budak-budak tu tengah main kat ruang tamu rupanya. Lepas tu dia sambunglah buat susu. Lepas tu tiba-tiba Fatin dia terdengar macam ada bunyi orang berlari di tingkat atas. Dia ingatkan budak 2 orang tu lah yang berlari naik tangga main kat atas pula. Dia pun jenguk lah. Dia jenguk tengok ke tingkat atas. Lepas tu dia ternampak daripada bilik Alia ada satu kepala sedang menjenguk macam tu. Lepas tu disorokkan balik kepala dia. Lepas tu Fatin pun terperanjat lah tengok benda tu. Fatin pun cepat-cepatlah dengan bawa susunya, dengan dukung Alia ni segera ke ruang tamu. Cepat-cepat dia menuju ke ruang tamu. Fatin dah rasa lain macam lah tu rumah tu. Bila Fatin duduk dekat ruang tamu, Fatin letakkanlah Alia tu, bagi Alia minum susu. Sambil-sambil bagi susu dekat Alia tu, si Faiz yang umur 4 tahun ni,
Dia tarik-tarik baju Fatin. Jadi Fatin tanyalah, kenapa Faiz? Lepas tu Faiz tunjuk ke atas. Tu tengok tu dekat atas ada kakak. Fatin pun tanyalah, kakak mana? Lepas tu Fatin tengok ke atas, dia cakap dekat Faiz, tak ada apa pun. Faiz jangan tipulah, tak ada apa-apa pun. Lepas tu Faiz dia macam terkejut tau. Dia macam bukan terkejut yang saja-saja buat, memang betul-betul terkejut. Dia cakap, tu tengok tu, lajunya, dia bagi tahu. Lepas tu Fatin tanyalah, apa yang laju? Kakak tu merangkak turun. Lajunya kakak tu merangkak. Lepas tu Fatin tanyalah, kat mana? Tu, kakak tu tengah turun tangga. Faiz cakap, weh, seram betul kalau kena kat kita macam tu. Siapa tak seram? Ada budak cakap, nampak kakak tengah merangkak turun tangga. Laju. Kalau saya pun takut. Kalau saya cabut lari gitu, dia tinggal lah budak tu 3 orang. Tapi Fatin ni, dia bawa budak tu semua keluar, masuk dalam kereta. Dia nak keluar daripada kawasan rumah tu lah. Sebab dia tak nampak yang Faiz nampak. Jadi apa-apa hal pun dia bawa dulu budak-budak tu semua 3 orang naik kereta dia dan keluar daripada kawasan rumah tu. Fatin dia tak tahu nak pergi ke mana dalam keadaan macam tu. Jadi dia bercadang nak bawa budak-budak ni ke rumah dia lah, ke rumah Fatin sendiri lah. Sebab tak jauh pun. Masa tu baru 10 pagi. Kalau nak tunggu parent budak-budak tu balik, lambat lagi, nak tunggu pukul 6. Jadi memang dia terpaksa bawa budak-budak tu keluar dulu. Tiba-tiba handset Fatin berbunyi. Bila Fatin tengok, nombor Kak Midah. Jadi Fatin pun jawab lah, hello, Assalamualaikum Kak. Lepas tu Kak tu jawab lah, hello, Waalaikumsalam. Fatin cakap, kenapa semalam tak datang? Dia cakap, Fatin boleh datang tak hari ni jumpa Kak? Dia cakap, Kak Midah cakap. Fatin ni tercengang lah. Dia cakap, apa hal pula ni? Lepas tu dia tengok kursi sebelah dia yang dia letak Alia tadi, tak ada apa, kosong. Kursi belakang pun tempat Faiz dengan Aiman duduk tadi pun kosong. Fatin ni macam orang gila, laju lah keluar daripada kereta. Kalau kena kat kita pun sama, memang laju lah keluar kereta. Tadi elok-elok ada budak 3 orang tu, tiba-tiba kosong kereta. Dalam keadaan dia kelang kabut keluar kereta tu, dia masih lagi terdengar suara Kak Midah dekat handset tu. Hello Fatin. Lepas tu Fatin jawab lah, hello Kak. Dia jawab, kenapa Fatin? Kak Midah tanya. Lepas tu Fatin ni jawab lah, Kak boleh tak bagi sekali lagi alamat? Lepas tu Kak Midah pun cakap lah sekali lagi alamat. Lepas tu masa Fatin ni salin sekali lagi alamat tu, baru dia terperasan yang dia salin semalam nombor rumah tu F532. Tapi Kak Midah cakap nombor alamat tu F535. Jadi dia tersalah. Selang 2 rumah aja tersalah tu. Rupanya dia pergi rumah lain yang semalam dengan pagi ni, pagi kejadian. Jadi dia pun cakap lah dekat Kak Midah, okey saya datang Kak. Dia letak balik telefon. Dia tamatkan panggilan tu. Dia tamatkan talian tu. Tapi masalahnya, dia nak masuk dalam kereta tu, dia dah takut. Tapi nak buat macam mana? Dia takkan nak tercegat kat situ je. Dia bacalah Fatihah, dia baca ayat kursi, dia tunggu diri dia tenang, tarik nafas. Dia masuk balik dalam kereta dan dia cari balik nombor F535. Jadi dia pun pergi balik, lalu balik rumah yang pagi tadi dia masuk, F532 tu. Bila dia tengok rumah tu, rumah kosong. Pagar terbuka. Pintu tertutup pintu. Macam memang rumah tak ada tanda-tanda orang duduk lah. Memang rumah dalam kosong. Kalau masa dia pergi pagi tadi dengan pagi semalam, rumah tu ada kereta, ada basikal budak-budak kat depan, ada selipar banyak. Tapi kali ni dia tengok tak ada apa-apa kat depan tu. Macam rumah yang ditinggalkan memang dah lama kosong. Dia nak pergi ke rumah Kak tu yang sebenar kan, F535. Dia terpaksa lalu rumah tu balik, F532. Dia tengok rumah tu memang kosong. Jadi Fatin ni bila dah sampai ke rumah Kak tu pun jemputlah masuk. Dia tengok muka Kak ni lain, tak macam muka Kak Midah yang dijumpa sebelum tu. Ni Kak Midah yang sebenar. Jadi dia pun masuklah. Jadi bila masuk, Kak Midah dah perasan dah.
Kenapa dengan budak ni? Dia pun bagilah Fatin tu bertenang dulu, dia bawakan air. Bila dia tengok Fatin dah bertenang semua, barulah dia tanya, Fatin kenapa semalam tak datang? Dia cakap, kak tunggu kat call pun tak dapat, kak call putus. Kak ingat Fatin dah tak nak tak jadi kerja dengan kak. Lepas tu hari ni kak cuba call sekali lagi Fatin, lepas tu dapat. Lepas tu Fatin ni dia mulalah bercerita apa yang jadi dekat dia. Bila Kak Midah dengar, Kak Midah terkejut lah sebab rumah tu selang 2 rumah je dengan rumah dia. Lepas tu Kak Midah pun ceritalah, macam tu dia cakap, rumah tu Fatin sebenarnya dah 2 tahun kosong. Dia cakap rumah tu dulu ada keluarga duduk, suami dengan isteri, anak seorang. Dia cakap masa tu Fatin dah pelik dah sebab yang dia jumpa 3 orang, tapi yang ni anak seorang aja. Yang sebenarnya keluarga tu dia ada pembantu rumah, sebab si isterinya tak berapa sihat, ada sakit, ada pembantu rumah. Jadi pembantu rumah tu dengar ceritanya, dia buat ilmu guna-guna dekat si suami pemilik rumah tu, F532 tu. Jadi dengar ceritanya, si suami tu lari ikut pembantu rumah tu balik ke negara jiran. Tinggallah si isteri yang tak berapa sihat tu dengan anaknya, dengan anak dia yang anak tunggal dia tu. Jadi lama kelamaan 2 beranak tu yang kena tinggal dengan suami tu baliklah ke kampung, sebab suami dia tinggal macam tu je, tak ada bagi duit apa, tak ada. Jadi dengan keadaan diri dia, si isteri tu yang tak sihat, bawalah anak tunggal dia tu balik ke kampung. Dan dengar cerita, si pembantu rumah tu sebelum dia bawa lari suami si isteri tuan rumah tu, dia ada tinggalkan something kat rumah. Dia ada membela, dia tinggal belaan dia kat rumah. Dan belaan dia tu bukanlah seekor, banyak ekor dia tinggal kat rumah tu. Jadi rumah tu kosong macam tu je, kosong dan dihantui oleh belaan pembantu rumah yang ditinggal tu. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka dengan video saya, jangan lupa like, share dan subscribe channel saya. Dan jangan lupa tekan butang loceng untuk mendapat notifikasi video saya yang seterusnya. Janganlah kita takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Jumpa lagi.